Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai satu je ya. Yang ni tak payah ya. Satu je kan? Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sekadar puji dan syukur kita panjatkan kehadrat ilahi atas nikmat kurniaan daripada Allah. Kita masih lagi dapat terus bersama dan nikmat hari berganti hari, ya, minggu berganti minggu, dan kita hampir untuk masuk ke tahun baru. Berapa jam sahaja lagi. Hari ini kan kita baca doa akhir tahun insya-Allah. Dan kita akan baca doa awal tahun selepas maghrib lah. Dan hari-hari yang berlalu ini adalah tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki alam ini, dan setiap daripada sesuatu yang ada di alam ini berkhidmat untuk menjalankan iradah Allah, kehendak Allah, ya. Dan apa tujuan semua ini adalah untuk menguji manusia, ya. Bulan, bintang, ya, planet yang ada, semua sekali yang ada, tujuan yang paling utama adalah di manakah manusia. Adakah manusia terus menyembah Allah ataupun manusia ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. So insya-Allah, ya, pada hari ini sedikit kita akan masuk berkaitan dengan petunjuk Nabi dan juga apa yang kita sedang lalui, iaitu hijrah, ya, awal Muharram. Di Malaysia dipanggil ma'al. Dia ada ma'al dia. Hijrah tu betul dah, tapi dia ada ma'al dia, bersama dengan semangat hijrah tu. Itu yang lebih penting, ya. Bila kita sebut tentang hijrah, bila kita sebut tentang perpindahan, kita sebut tentang perjuangan Rasulullah nak sampaikan Islam kepada kita pada hari ini, yang paling utama ialah bagaimana saya bersama dengan hijrah tersebut. Adakah saya berhijrah ataupun saya kata saya tak nak berhijrah dah, saya dah selesa dah, ya. Ataupun kita melupakan semangat tersebut, semangat perjuangan tersebut, dan kita dengan diri kita sahaja, kan. So itu suatu perkara yang sangat sia-sia apabila kita duduk di dalam ma'al hijrah ataupun duduk di dalam negara yang meraihkan, alhamdulillah, sampai bagi cuti lagi esok. Cuti umum kita menyambut ma'al hijrah, tapi kau berhijrah tak? Tak juga. Cuti je lah harapnya kan, tapi berhijrah tak juga. So jadi insya-Allah sebenar dengan penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah tersebut, dan kita pula hari ini bersama dengan ibu-ibu, tajuk kita pun sirah nabawiyah, iaitu sejarah ataupun apakah garis hidup, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fatrah kita ambil terus dengan usia baginda itu, iaitu waktu berhijrah tersebut, apakah kaitannya dengan diri kita? Apakah kaitannya hijrah Nabi itu dengan Nabi-Nabi yang lain sebelum ini? Rupanya hijrah ini adalah satu yang telah didahului oleh Nabi-Nabi yang lain. Kejap lagi kita akan sebut siapakah Nabi-Nabi tersebut yang menjalani juga proses hijrah. Cuma tujuannya berbeza. Rasa-rasa lah ibu-ibu kalau nak teka sikit kan, kita buat kita kata test lah, ya, minda kita. Ada tak Nabi-Nabi yang berhijrah sebelum Nabi Muhammad? Dia pun dah menjalani proses hijrah. Ada. Siapa tu namanya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah daripada
yang Babylon tu, Babylon Iraq, ke Palestin, betul, ke Palestin. Nabi Ibrahim antara yang sangat banyak hijrah ni. Kemudian ke Mekah juga Nabi Ibrahim yang sama kan. Sebab apa? Nabi Ibrahim sangat-sangat besar kisah ni sebab dia pun adalah seorang bapa kepada para anbiya, dan kedua-dua kota tadi, kota utama umat Islam di Palestin dan juga di Mekah, dua-duanya berkait dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu juga tidak dilupakan di Iraq itu, yang merupakan pada waktu itu adalah kuasa terbesar dunia lah. Waktu Namrud menjadi pemerintah di Iraq yang nak cuba melawan Allah kan. Kita nak lawan orang pun kadang-kadang kita macam terpayahlah bergaduh kan. Tak, dia nak bergaduh dengan Allah. Dia nak melawan Allah. Itu adalah antara kisah yang kita akan tengok di dalam perdebatan Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Selain pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, betul. Nabi Musa dari mana? Mesir, okey, cantik. Itu tempat dia. Mesir ke? Macam pernah kan dia hijrah kan. Tapi cuma tak ingat pula tempat dia tu kat mana. Betul lah ibu-ibu. Itulah antara Nabi-Nabi yang berhijrah, yang telah melalui proses hijrah, yang mana hijrah mereka ada asbab tertentu, dan hijrah Nabi asbabnya lebih besar daripada itulah. Sebab tu kita bila belajar petunjuk Nabi, kita nak tengok setiap Nabi dan Rasul itu ada keterkaitannya dengan Nabi kita. Dia tidak Nabi Muhammad tu kita nak belajar pasal Nabi Muhammad, dia Nabi lain kita tak nak belajar. Dia adalah satu rentetan cerita yang sudah ada. Untuk cari apa? Di sanalah kemuliaan Nabi kita. Bila kita nampak kisah 24 yang lain berbanding dengan Nabi SAW, dia punya kisah dia lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi, dan di sanalah menunjukkan rahmat yang Allah bagi kepada umat kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah kasih sayang Allah yang lebih untuk siapa? Untuk kita seluruh manusia ini. Kerana apa? Allah bagi seorang nabi yang lambang dia adalah lambang kasih dan sayang. Kadang-kadang kalau sebut kasih sayang tak nampak sangat kan. Lambang apa? Lambang love. Lambang cinta. Cinta apa? Cinta Allah kepada umat ini. Allah memberikan kepada seluruh alam seorang Nabi yang membawa simbolik cinta Allah itu. Maka bila siapa yang ikut Nabi, insya-Allah dia akan dapat cinta Allah. Sebab Nabi itu pun dah lambang cinta. Sebab Nabi itu pun dah lambang kasih dan sayang, rahmah. Dan itulah dia akan kita tengok di antara Nabi-Nabi ini. Dia akan tengok Nabi Muhammad punya kurniaan lebih lagi berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Contoh ibu-ibu kita ambil hari ini dengan peristiwa hijrah yang akan berlaku, yang sudah berlaku, yang akan kita sama-sama ceritakan untuk ambil pengajarannya, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, di sini kita ada sedikit sifat-sifat umum dan sifat-sifat khusus yang kita berikan kepada setiap Nabi-Nabi. Kalau ibu-ibu boleh buka muka surat 29. Muka surat 29. Itu adalah sifat-sifat Nabi Adam alaihissalam. Kita sebutkan dahulu sifat dia dan kemudian kita tengok di manakah hijrah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, dia ada 4. Kita angkat 4 sifat Nabi Adam. Sifat ni sifat khusus lah, bukan sifat umum. Kalau sifat umum dia ada depan tadi. Sebelum muka surat 28 tu sifat umum. Kita nak ambil khusus pada Nabi Adam. First, dah beli tapi tak bawa pula. Ada extra ni. Boleh pinjam dulu. Tak ada masalah. Ingat cucu. Masya Allah. Okey. Sifat Nabi Adam alaihissalam, yang pertama, dia dijadikan straight daripada tanah. Kalau kita dijadikan daripada ada lagi kita kat belakang. Kalau kita dijadikan daripada air mani,
Betul tak? So bezanya Nabi Adam dijadikan daripada material tanah itu sendiri. Okey. Berbeza, kalau bezakan di antara manusia dengan makhluk yang lain, malaikat diciptakan daripada cahaya. Okey. Sebab tu malaikat tu dia punya lajunya selaju cahaya, ya. Dia boleh berbentuk dengan pelbagai bentuk kerana cahaya itu dia akan contoh kalau kita pancarkan cahaya itu dekat dalam bilik ni kan, so dia akan ikut bentuk dia lah kan. Cuma dia tidak berbentuk dengan bentuk yang buruk. Kalau anjing hitam ataupun ular, jin dia boleh berubah dengan bentuk-bentuk yang buruk tu. Tapi kalau malaikat tidaklah, dia akan berubah dengan bentuk-bentuk yang baik, seperti seorang lelaki yang handsome, yang cantik. Itu adalah bentuk yang boleh dibentukkan oleh malaikat. Manakala jin, sebab kita ada 3 lah makhluk utama di atas muka bumi ini: malaikat, manusia dan jin. Okay? Kalau jin pula daripada apa? Api. Okay? Sebab tu jin ini dia punya sifatnya daripada api, dan dia memang agak kita kata marak, ya. Dia punya sifat dia tu sukar untuk kita kita kata ikutlah. Sebaik-baik orang Melayu dia kata apa, sebaik-baik jin, sejahat dia manusia. Macam itulah kan. Dia tak adalah sandarannya. Tapi nak katanya jin ni contohlah ibu-ibu, kalau dia yang kacau-kacau orang tu kan, orang kena histeria lah apa semua tu, itu baru kadang-kadang jin tu Islam je, cuma nakal sikit. Nakal dia manusia dah sampai sakit badan dah teruskan, sampai kita kata ada orang yang sakit kadang-kadang terlantar. Kenapa? Kerana dia punya kacau dia sikit-sikit gitu, baru sikit-sikit dia kacau. Jadi ibu-ibu, itulah asal kejadian jin itu daripada api. Keistimewaan penciptaan Nabi Adam daripada tanah, dia bersifat dengan sifat tawaduk dan kerendahan. So ada dia punya falsafah dia, makna dia. Kenapa manusia ni Allah ciptakan pada tanah? Sebab tanah itu duduknya di bawah, ya. Jadi manusia yang daripada tanah ni, kalau dia sibuk macam api kan, dia akan menjulang ke langit kan, menjulang ke atas. Jadi sifat manusia ni, kalau dia betul manusia, dia mesti rendah ke tanah. Maksudnya dia tidak bongkar, tidak takabur, tidak ego melangit. Kalau ada sifat itu, maksudnya dia manusia, tapi dalamnya adalah dalaman jin lah. Dalaman syaitan. Nauzubillah min zalik. Manusia yang bongkar, akhlaknya dia saja yang betul kan, orang lain semua salah. Yang ni tak bagus. Kemudian sifat dia sejuk ibu-ibu. Tanah ni sejuk kan? Tanah ni sifat dia sejuk. Kalau kadang-kadang bila ada api, kalau campak air pun tak boleh mati, ataupun air tu makin, api tu makin merebak, tapi kalau campak tanah dia mati. Api tu mati. Sebab sifat tanah itu sendiri, dia memadamkan, menyejukkan, dia mengamankan. Dia tak suka dia gaduh-gaduh. Kita kan tak suka, serabutlah, bergaduh je. Sebab apa? Sifat kita. Allah bagi sifat manusia ni, dia suka kedamaian. Dia pernah tengok tanah tiba-tiba kan goyang-goyang. Itu kalau gempa bumi dia berlaku macam tu. Itu pun sebab apa? Sebab manusia yang buat perangai. Manusia buat perangai tu yang tanah pun tak boleh tahan tu kan. Korang ni banyak sangat dosa buat kan. Tanah pun tak boleh tahan ibu-ibu. Tapi sifat tanah, dia tenang. Sifat tanah dia relax. Sifat tanah dia cool. Kan? Sifat tanah dia sejuk je. Dia tidak membakar. Dia tak suka mengapi-ngapikan, membesar-besarkan benda-benda kecil. Dah lah tu, maafkan je. Betul tak? Dia sifat manusia yang seperti mana sifat material manusia itu dijadikan daripada tanah. Tanah juga sifatnya subur. Subur maksudnya campak dah apa sekalipun. Kalau tanah tu subur ibu-ibu, insya-Allah hidup. Tanah jagung ke, tanah pokok apa ke kan, subur, insya-Allah boleh memberikan manfaat. Maksudnya boleh memberikan khidmat kepada orang lain. Itu manusia yang benar-benar mengambil sifat tanah itu, yang boleh mendatangkan hasil yang banyak. Nombor 2, diajarkan oleh manusia, oleh Allah segala nama. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam
segala nama. Kalau kita boleh tengok, Hanis ada Quran tafsir tak? Quran terjemahan ke atas tu kot. Hanis cuba tengok atas meja tu. Ada Okey, sorry. Saya tengok sikit surah Al-Baqarah. Terima kasih. Cerita semua pasal Nabi Adam AS daripada atas sekali tentang penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah pada muka surat 6. Pada muka surat 6, ayat mana yang Allah Subhanahu Taala mengajarkan Nabi Adam semua nama? Pada ayat 31 surah Al-Baqarah. Ayat 31 surah Al-Baqarah yang berbunyi, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ayat 31 yang bermaksud, dan dialah iaitu Allah yang mengajarkan kepada Adam nama benda-benda keseluruhannya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar. Okey, kat sini dalil ibu-ibu, Allah mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu. Kan kalau sebut kat sini, wa 'allama Adam al-asma'a. Asma' itu apa? Asma' itu nama kan? Ustazah Asma' binti Harun. Nama dia adalah maksudnya nama-nama. Nama dia adalah nama-nama. Okey. So jadi Asma' seperti nama Asma' binti Abu Bakar kan, anak Sayyidina Abu Bakar. Okey, Asma'. Asma' Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, maksudnya Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam semua nama. Apa sekara benda Allah lah yang ada atas dunia ni, semua Allah ajar kepada Nabi Adam. Jadi, sekarang semua benda memang ada nama kan? Ada tak benda yang tanpa nama? Macam tak ada kan? Kalau bukan nama sebenar, ada juga. Tapi maksudnya masih lagi ada nama kan? Siti bukan nama sebenar. Semua masih ada nama. Ni kerusi, betul tak? Ini meja. Ini bumbu. Ini lantai. Lagi best lagi kalau ada dia punya jenis-jenis dia kan. Ni kerusi apa? Ni kerusi kuliah. Yang tu kerusi bench kerusi. Yang ni kerusi kahwin. Yang belakang tu kerusi pelamin. Macam tu. So jadi setiap satu semua ada nama. Kalau orang tu mempunyai vocab nama saja ibu-ibu, dah cukup dah untuk menjadikan dia seorang yang knowledgeable. Betul tak? Kalau dia ada vocab yang banyak, kita boleh kata dia, dia ni macam ensiklopedia pula rasanya. Maksudnya memang bagus. Bila orang tu tahu nama, dia dah cukup dah untuk mengetahui, kita bagi gelaran pada dia ni. Dia ni orang yang ada knowledge. Dia ni orang yang ada ilmu, betul tak? Jadi maksud di sana nama-nama yang diajar kepada Nabi Adam ialah ilmu. Itu maksudnya, ilmu. Dan ilmulah yang menyebabkan manusia ini lebih mulia berbanding dengan malaikat. Malaikat Allah dah sebut kan? Allah dah bagi tahu pada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah. Allah bagi tahu pada malaikat. So malaikat yang terawal Allah ciptakan. Lepas malaikat baru jin. Lepas jin baru manusia. Kenapa kata jin dulu? Sebab ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah sebut jin dulu ke Allah sebut ins dulu? Jin dulu. Jadi jin itu masbaq, iaitu lebih awal daripada penciptaan manusia. So bila Allah cipta jin, kemudian barulah last sekali Allah cipta manusia. Baik. Bila Allah nak cipta manusia, Allah bagi tahu kepada malaikat, aku nak jadikan mereka ini khalifah. Kemudian malaikat kata qalu, mereka berkata, iaitu siapa? Malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa ya Allah kau nak menjadikan jenis manusia yang akan melakukan kerosakan dan akan berbunuhan sesama sendiri? Kata Allah, kata malaikat,
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini dah memuji kau dah, kami dah menyuci kau dah, kami beribadah kepada kau. Jadi soalannya begini, kalaulah malaikat itu sudah cukup untuk menjadi hamba makhluk yang beribadah kepada Allah, ya Allah, kenapa kau perlu cipta yang lain? Dan Allah kata, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kau tak tahu. Aku cipta kerana aku lebih tahu. Dan Allah bagi tahu kepada malaikat, ya betul kau sudah beribadah kepada aku, betul kau berzikir, bertasbih kepada aku, tapi aku mahu menciptakan manusia yang bukan sahaja tujuan penciptaannya sebagai hamba, iaitu beribadah, tetapi sebagai khalifah untuk memerintah alam ini, untuk mengimarahkan muka bumi ini supaya tersebar kebaikan di dalamnya. Ibu-ibu, rasanya kita dah buat belum kerja khalifah? Ibu-ibu dah lah kan, macam-macam dah sumbangan untuk negara. Subhanallah, ada yang dapat pangkat dan sebagainya, banyak dah. Kadang-kadang kita tanya kan, aku dah ibadah tapi aku dah buat kerja khalifah belum? Buat kerja khalifah ni kerja apa? Apa sahaja manfaat yang boleh kita sebarkan, kita sebarkan. Pada apa? Pada seluruh alam ini. Carilah posisi kita. Setiap orang ada posisi masing-masing. Ada orang kalau dia pandai dari sudut akademik, dia sampaikan, didik generasi kan menjadi orang yang berilmu. Ada orang dia pintar dari sudut ilmu falak, dan maka dia bawalah manusia ini menjadi seorang hamba yang kenal alam dan kenal Tuhan empunya alam. Apa sahaja ilmu yang kita ada. Sebab tu saya jumpa dengan seorang cikgu geografi. Kami tadabbur, masa itu tadabbur ayat surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid kan surah besi. Jadi kat dalam surah besi tu, tajuk ceramah masa tu ialah tajuk cabaran generasi hari ini, generasi teknologi kan, masa kini, cabaran generasi. Saya ambil surah Al-Hadid untuk kita bawa semua bahawa teknologi semua ni tidak akan pernah lari daripada besi. Betul tak ibu-ibu? Kan? Bila kita sebut teknologi yang nak tarik apa cabang cawang apa semua tu pun besi-besi. Telefon kita besi, TV, kapal terbang, kapal di laut, semua daripada besi. Jadi sekarang kita nak tadabbur, di manakah kami tadabbur. So bila dah tadabbur ayat tu, adalah ayat berkaitan dengan apa yang keluar daripada bumi, apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar pada langit, apa yang turun pada langit. Cikgu geografi tu orang lain macam terbangun-bangun juga, apa benda yang keluar pada bumi. Kita ni tak pernah tahu pula benda keluar pada bumi kan. Jadi cikgu geografi tu Masya Allah bagus. Dia dah pencen lah cikgu tu. Tapi sebab dia belajar dan dia mengajar geografi, dan dia nak suruh orang yang dengar, anak murid tadi tu, fahami bahawa semua ini adalah atas kehebatan Allah. Subhanallah, dia memang boleh menjawab. Subhanallah. So jadi kita nak apa sahaja job scope yang Allah bagi, kekuatan tu pada kita, kita nak salurkan supaya orang membesarkan Allah. Itu cerita apa? Kerja sebagai khalifah, tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi. Jom kita tengok lagi. Maka Allah SWT kata, Allah lebih tahu, maka Allah bagi tahu kepada Nabi Adam, ajarkan kepada Nabi Adam semua ilmu, dan ilmu lah ibu-ibu yang menyebabkan manusia ni lebih mulia pada malaikat. So kalau kita tak nak tuntut ilmu, tak nak beramal dengan ilmu, tak nak menyebarkan dengan ilmu, maksudnya kita mempersiakan kemuliaan manusia tersebut. So kita akan jadi sama je macam binatang. Sama je macam binatang. Kalau kita beribadah, kita akan naik tahap sama macam malaikat. Tapi kalau kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah dengan apa? Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan menyebarkan ilmu, ya, kita sudah melakukan tanggungjawab sebagai khalifah atas muka bumi ini. Okey? So, itu habis untuk yang pertama. Nombor 2, yang diajarkan oleh Allah segala nama, sifat berilmu adalah sifat yang menyerlahkan bakat manusia berbanding dengan makhluk yang lain, termasuklah malaikat. Okey? Nombor 3, ini ciri Nabi Adam alaihissalam. Apabila dia tersalah makan pokok yang dilarang, maka Nabi Adam cepat menyesal dan beristighfar. Tak apa, boleh buka balik ayat tadi. Saya rasa ada dalam muka surat yang sama juga. Okey, muka surat yang sama.
Okey, pada ayat 35, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ini. Kerana apa? Pokok ini punya buah, yang mana buah itu adalah buah larangan untuk Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa makan. Tapi apabila dah termakan daripada buah tersebut, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ayat 36 yang bermaksud, lalu kedua-duanya tergelincir oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkannya dalam keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ibu-ibu, di sinilah dia hijrahnya Nabi Adam alaihissalam. Ayat berapa? Ayat 36. Hijrah daripada mana? Syurga ke dunia. Okay, so itu adalah hijrah pertama yang berlaku. Okay, kita tulis dulu. Nabi Adam alaihissalam, hijrahnya daripada syurga yang penuh nikmat. Mintalah apa, semua dapat. Minta pasal nak dapat, semua minta, semua dapat. Tapi terpaksa berpindah daripada syurga ke dunia. Apa dia punya sebab penghijrahan ni? Apa dia punya asbab dia? Penghijrahan Nabi Adam. Oh, betul. Iaitu kesalahan. Kesalahan kerana memakan macam satu ukubah, ataupun kita kata satu denda lah kepada Nabi Adam alaihissalam. Disuruh duduk di bumi, duduk di syurga, tapi kemudian disebabkan kesalahan tersebut, dia sampai ke bumi sebagai satu akibat ataupun kesan, balasan daripada kesalahan tersebut. Dan akhirnya kita pun semua sampai ke muka bumi. Sebab ada orang juga dia tak puas hati dengan Nabi Adam. Sabar je lah kan. Tak puas hati dengan Nabi Adam. Dia kata kalau macam tu, salah kita ni, kita buat dosa semua ni, semua Nabi Adam punya pasal ni. Dia cari salah orang kan. Sebab apa? Kita bila kecil-kecil dah nyanyi lagu bangau. Jadi suka sangat mencari kesalahan orang kan. Aku tak salah, yang salah semua orang lain. Sampai Nabi Adam pun kena. Jadi apa jawab para ulama, ibu-ibu, bila disebutkan Nabi Adam yang salah, bukan saya yang salah? Okey, dia begini, ini kehendak Allah. Kalaulah Nabi Adam tak melakukan kesalahan tersebut, kita tak ada. Maksudnya Allah nak apa? Allah nak memang ada manusia yang akan duduk di muka bumi ini. Dunia ni memang tempat untuk diuji. Memang ada benda ni, subjek yang nak diuji itu ialah manusia dan jin. Ada tempat tinggalnya, mustaqar, tempat yang dia tinggal. Sampailah nanti satu masa Allah akan panggil balik nak tengok siapa pas exam, siapa tak pas exam. Itu kehendak Allah, iradatullah. Tapi kalau Allah mengikut kepada kudrah Allah, Allah boleh jadikan Nabi Adam tak salah makan. Tapi kita tak adalah Nabi Adam, kita tak ada, betul tak? Tapi kehendak Allah tidak begitu. Kehendak Allah sebenarnya ini adalah sesuatu yang Allah bagi sebab. Kulli syai'in sababa. Bila Allah nak bagikan sesuatu perkara tersebut, Allah akan menghidupkan sebabnya. Yuhayyi sebab. Allah akan memberikan sebab, dan akhirnya kita pun buat benda tadi. Sebab apa? Sebab ada sebab. Kalau tak ada sebab, mampu tak gerak. Betul tak? Kalau kita tak ada sebab, contohlah, ada orang yang kadang-kadang rezeki dia kan, Allah tak nak bagi dia terkena musibah tersebut kan. Dia jalan, ada benda nak ambil kat sana, padahal tadi dia duduk dekat sini. Rupanya disebabkan benda yang dia nak ambil kat sana tadi tu, dia terselamat daripada musibah tadi. So itu apa? Sebabnya. Sebab ada sebab dekat sana, dia pun gerak ke sana. Jadi sebab itu ibu-ibu. Tapi apa yang nak? Allah punya kehendak yang diakad ataupun yang tanfiz, yang dilaksanakan, apa sahaja yang berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So ini adalah hijrah yang pertama, iaitu hijrah Nabi Adam daripada syurga ke dunia. Tadi muka surat 29 kan? Saya terni pula.
Okey, kemudian yang ketiga, cepat menyesal dan beristighfar. Okey, pada ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang bermaksud kemudian Nabi Adam pun menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi bila Nabi Adam dah tersalah dan kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, dia tidak menyebabkan Nabi Adam menyesal dan rasa putus asa, tidak. Tapi Nabi Adam menyesal dan beristighfar, iaitu meminta ampunan daripada Allah. Sifat ini terzahir dengan pasti apabila Allah menurunkan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa ke muka bumi ini setelah memakan buah di pohon terlarang. Mereka berdoa dengan meminta ampun daripada Allah atas perbuatan mereka. Baik, itu nombor 3. Nombor 4, sifat Nabi Adam ialah makhluk yang diperintahkan Allah agar malaikat dan iblis sujud kepadanya. Satu-satunya. Tak ada selain daripada Nabi Adam yang disuruh untuk sujud pada dia. Tak ada. Manusia dia tidak akan sujud kepada manusia. Tapi katalah kalau Allah nak suruh kita sujud pada siapa? Betul, seorang isteri. Kalaulah manusia dia boleh sujud kepada manusia, seorang isteri itu selayaknya sujud pada suami. Balik ini bang. Kan? So memang kena hormatlah, kena dengarlah. So dengarnya kita akan arahan suami, dengarnya kita akan perkataan pendapat suami, itu ialah tanda kita mendengar arahan daripada Allah. Allah letak makan ataupun letak kedudukan seorang suami itu tinggi. Dan apabila kita menghormati suami, sebenarnya bukan kerana suami itu, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan letak tempat yang setinggi-tinggi, ketua bidadari syurga bagi wanita-wanita yang taat pada suaminya. Ada ciri-ciri wanita-wanita yang taat pada suaminya, hatta tidak membantah. Ada pendapat tapi bantah dengan bantahan yang dengan hikmah, dengan baik, dengan santun, memperbaiki hubungan dengan suami ini. Kita tidak akan rugi ibu-ibu. Tak kisahlah orang cakap kita ni ikut cakap suami ke apa ke, itu orang punya cakap. Tapi kita sedang melampiaskan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang isteri. Lalu malaikat pun taat kepada perintah Allah. Ni pada ayat berapa? Bolehlah cantik sikit ibu-ibu kat tepi-tepi tu, bagus bila kita dhabit. Dalam bahasa Arab dia panggil dhabit. Dulu dalam kelas-kelas, bila buku ni dah ada tepi-tepi ni, memang ustaz akan suruh tulis lah. Kadang-kadang tak buat kan, nak tulis dekat tengah-tengah ni. Kalau ada ruang tak boleh lah, ustaz suruh tulis macam nombor. Contohlah, katalah nak ambil kat sini ayat berapa kan. Kalau ada ruang okey, kalau tak ada ruang tulis nombor, lepas tu letak nombor yang sama, satu-satu. So itu adalah merujuk kepada ayat yang kita tulis tu. Orang yang dhabit, insya-Allah dhabit tu lebih kuat daripada apa yang kita yang sudah ternial. Sebab apa? Dia tulis. Bila dia tulis, dia akan ikat ilmu tu. Balik nanti kalau kita rujuk balik, dhabit tu jugalah yang akan mengingatkan kita apa yang belajar dalam kelas tadi. Sebab sebulan baru jumpa ni. Tanya balik lupa dah kan. Jadi dhabit penting di dalam tulisan kita. Saya tak tahu buku anak saya bersih je. Buku kat sekolah budak-budak ni agak cikgu tak suruh dhabit agaknya kan. Bukan cikgu cerita kan, dia tak boleh. Kita nak cerita boleh, tapi kena kukuhkan dengan apa? Membaca dan menulis. Itu cara belajar yang betul. Jadi kalau kat sekolah, kalau jenis budak-budak yang pandai ni kat sekolah dia mana tumpu. Tapi kalau proses learning tu dia tak berjalan dengan sempurna, dia balik pun dia tak ingat. Sebab tu sangat penting proses pembelajaran. Waktu tu kita kena ada buku, syarat menuntut ilmu, kena ada buku, kena ada guru, kena ada murid, kena ada masa yang panjang, kena ada himmah, kena ada semangat untuk belajar. Ibu semangat tak? Kalau tak semangat juga tak tahulah kan. Semangat ibu-ibu insya-Allah. Walaupun kat kerja kat rumah tu tak habis. Tapi insya-Allah bila kita sampai kat kelas ni, kita nak belajar sungguh-sungguh, kita nak tengok apa yang kita boleh dapat daripada kisah para anbiya. Baik, namun iblis enggan
dan terus dilaknat dengan sujud, dan terus dilaknat sehingga hari kiamat. Ini ayat berapa? Ayat ini ayat 34 surah Al-Baqarah. Topik sikit, balik nanti boleh rujuk semula. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Iaitu apabila disuruh kepada malaikat untuk sujud, usjudu li Adam, bukan lil insan kan, li Adam, nama Nabi Adam, khas Nabi Adam sahaja malaikat akan sujud. Tapi sujudnya apa? Sujudnya bukan sujud macam kita sujud dalam solat kita, tapi sujud itulah tanda hormat. Contoh kalau orang Jepun kan, dia punya tanda hormat dia rendahkan, bongkok kan, badannya itu tanda hormat. Kalau kita orang Melayu, mungkin kalau jauh, kalau dekat kita salam tu tanda hormat kita. Kalau jauh angkat tangan. Kalau orang lelaki, kita letak tangan dekat dada, itu tanda hormat. Begitulah, bukan semestinya sujud macam mana kita tunjuk pada Allah, dan itu hanyalah pada Allah. Tapi sujud di sini usjudu menandakan penghormatan. Ya Allah, atuk kita, ibu-ibu, malaikat sujud pada dia, hormat pada dia. Adakah kita pada hari ini, kita ini boleh membawa title itu sebagai manusia? Boleh kalau kita buat dua kerja tadi. Iaitu apa? Jadi hamba Allah yang taat, berzikir, sentiasa memuji Allah, dan dalam masa yang sama menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Dan siapa yang buat kerja khalifah ini, insya-Allah dia kedudukan dia akan mulia, lebih mulia daripada para malaikat. Okey, jom. Kemudian ibu-ibu, di situ ayat bahawa malaikat sujud, fasajadu, maka malaikat pun tak tanpa persoalan terus sujud. Illa iaitu kecuali. Siapa yang tak nak sujud? Iblis aba wastakbar. Ada dua perangai ataupun sebab iblis ini aba. Apa dia? Dia enggan, dia tak nak. Dan yang kedua, dia rasa dia lebih hebat. Wastakbar, ego. Dia ego. Aku nak sujud pada Adam, aku senior kot. Kan dia tak dijadikan dulu. Aku senior kot, ini junior terang tantang ni. Tiba-tiba aku pula nak kena hormat dia. Tak nak lah, ya Allah, kan? Dia argue dengan perintah Allah. Kerana apa? Sebab dia rasa dia lebih layak untuk dihormati, dia lebih layak untuk disanjungi, berbanding dengan dia pula kena tunduk kepada Nabi Adam. Tapi kerana ingkarnya arahan dia, wa kana minal kafirin, maka dia menjadi orang yang kafir. Syaitan itu kafir kerana dia tidak tunduk kepada perintah daripada Allah. Bukan Adam tu yang persoalannya, persoalan siapa yang suruh. Jadi amal ibadah syariat yang kita dapat ibu-ibu pada hari ini, siapa yang suruh kita solat? Siapa yang suruh kita tinggalkan maksiat? Siapa yang suruh kita tutup aurat? Bukan benda tu yang penting, tapi yang menyuruh itu yang paling penting, iaitu Tuhan seantero alam yang menyuruh kita untuk melaksanakan perkara tersebut. Kalau kita buat apa Allah suruh, di sanalah kekuatan dalam kita meneruskan kehidupan ini menjadi orang yang taat. Namun iblis enggan dan terus dilaknat sehingga hari kiamat. Okey, habis dah ibu-ibu. Ini Nabi Adam. Jadi hijrah dia adalah Nabi Adam daripada syurga ke bumi kerana kesalahan yang dilakukan. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Saya terus saja kepada, sebab hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidaklah seperti mana hijrah yang ada sebab tadi. Sebab hijrah para anbiya ni sebenarnya memang banyak berhijrah. Contohnya Nabi Idris alaihissalam pun sama. Dia seorang yang suka berhijrah daripada satu tempat, dia berpindah untuk apa? Untuk dapat ilmu, sebab dia suka belajar. Nabi Idris dia suka belajar. Dia sampai nama dia pun Allah bagi nama Idris, walaupun dalam kitab lama nama dia Khunuh, Nabi Khunuh. Pernah dengar? Khunuh. Kat sini ada, nanti kita dah tulis infografik ataupun Akhnuh dalam kitab Taurat. Tapi Allah bagi nama dia Idris. Asal perkataan darasa, iaitu belajar. Dia suka belajar. Jadi dia suka berpindah randa supaya dia dapat banyak tahu, banyak ilmu, dapat banyak pengalaman. Baik.
So, yang kedua ialah Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Okey, hijrah Nabi Musa alaihi salam, sedikit kita akan baca tentang Nabi Musa alaihi salam pada muka surat 45. Okey, pada muka surat 45. Banyaklah sebab Nabi Musa ni Nabi nombor 2 terbanyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nombor 1 Nabi, nombor 3 lah senang kata. Yang pertama Nabi Muhammad sendiri, nombor 2 ialah Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa. So banyak kisah pasal Nabi Musa. So ada 4 yang kita bawakan di dalam sifat ataupun sifat khusus bagi Nabi Musa. Nombor 1, ibu-ibu tengok pada surat 45 atas sekali, mafhum hadis di dalam Sahih Muslim menggambarkan sedangkan Musa ini dalam hadis ini memiliki warna kulit yang gelap, bertubuh tegap dan rambut yang panjang. Berbeza sungguhlah dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu digambarkan, nanti kita akan baca lah. Kemudian nanti kita akan baca Nabi Isa, dia punya kulit dia keputihan, putih-putih. Tapi Nabi Musa ni dia agak gelap sikit. Sebab tu kalau tengok orang Yahudi, kan sawo matang macam kita. Dia tak macam orang Eropah, kan? Dia putih, pucat. Tapi ada juga kat sini mungkin dah kahwin dah campur-campur dah kan. Yang tak apa-apa nak sawo matang sangat, macam putih kan. Tapi kalau biasa orang Melayu, dia sawo matang. Begitulah orang Yahudi. Dia tidak apa orang kata putih pucat, tak begitu. Okey, jadi Nabi Musa ni kulit dia agak gelap dan kemudian tubuh dia tegap, dia sasa, ya. Kalau kat zaman sekarang kita panggil abang sado lah. Abang sado panggil bomba kan. Okey, dia sado ibu-ibu, rambut dia panjang. Kebanyakan para nabi itu rambutnya panjang. Malah panjang sampai ke kaki dah. Rambutnya sepanjang melepasi kita punya telinga ni. So itu juga gambaran Nabi Isa, itu juga gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya agak panjang. Okey? Rambutnya panjang. Itu yang pertama. Nombor 2, ni khusus untuk Nabi Musa. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. So akhirnya digelar yang cakap dengan Allah ni. Bukan cakap dengan manusia, bercakap dengan Allah. Ya, Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, iaitu dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Kalau nabi lain biasa bila nak bercakap dengan Nabi itu, Allah akan mengutuskan Jibril untuk menyampaikan sahaja wahyu tersebut, ataupun melalui mimpi. Dia tidak straight, tidak secara langsung lah. Bukannya live now. Sekarang banyak live now kan. Jadi Nabi Musa bercakap dengan Allah bukan tertunda, bukan live tertunda, tapi live now. Apa Allah bercakap dengan Nabi Musa boleh bercakap balik dengan Allah. Subhanallah, ini mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Cuba kita bezakan sikit dengan Nabi Muhammad. Ada tak beza? Nabi Muhammad boleh tak bercakap dengan Allah? Tak boleh. Ya. Waktu Isra Mi'raj tu. Waktu Isra Mi'raj kan Nabi straight. Maksudnya Nabi Musa boleh bercakap, tapi Nabi Muhammad tak nampak. Tapi Nabi Muhammad boleh melihat Allah. Dan Nabi minta ejaz kan, diskaun solat tu straight dengan Allah. Jumpa Nabi Musa, naik balik, minta balik dengan Allah. Ya Allah, minta kurang. Nampak tak? Maksudnya mesti Nabi kita lebih banyak lagi. Dia mesti lebih sikit berbanding dengan Nabi lain. Jadi semua kelebihan yang ada pada 24 Nabi ini, semua berkumpul kelebihan itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila baca setiap kisah Nabi, kaitkan dengan Nabi kita akan rasa, ya Allah, ya Hanana, ya Hanana. Yang untungnya kami dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Nabi Musa diberikan kelebihan, iaitu sifatnya boleh berbicara dengan Allah secara terus menerus tanpa ada perantaraan. Oleh itu baginda dikenali sebagai gelaran Kalimullah. Dia boleh garis ibu-ibu. Kalimullah ni adalah gelaran. Sebab setiap Nabi ni dia, tidak semua Nabi yang ada gelaran, tapi ada Nabi-Nabi yang ada gelaran. Yang kita sudah bicara sebelum ni, Nabi Ibrahim alaihissalam gelarannya Abu
Bukan Abu Bakar. Abu Anbiya. Gelaran Nabi Ibrahim, Abu Anbiya. Kalau Nabi Adam alaihissalam, gelaran dia Abu juga. Abul Bashar, ayah manusia. Itu Nabi Adam alaihissalam, ayah manusia. Sikit ni gelaran ni. Gelaran Nabi Adam, bapa manusia. Dalam bahasa Arab dia adalah Abul Bashar. Bashar ni manusia lah. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bapa juga, tapi adalah bapa Nabi-Nabi. Abul Anbiya. Yang ketiga Nabi Musa. Apa tadi ibu? Kalimullah, iaitu yang boleh berkata-kata. Last sekali untuk gelaran ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi Muhammad punya gelaran Habibullah. Habibia Muhammad, Habibullah, iaitu kekasih Allah. Oh, dia lagi satu. Nabi Ibrahim ada dua. Satu bapa manusia, mana ni? Nabi bapa manusia. Dan lagi satu ialah Khalilullah. Khalilullah, iaitu teman karib Allah. Teman karib. Okay, yang paling rapatlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, boleh dapat itu. Itu untuk gelaran lah. Okay, tak habis lagi ni kita. Nabi Musa. Okay, kita sambung. Sambung nombor 3. Nabi Musa seorang yang kuat dan boleh dipercayai. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, berkatalah salah seorang daripada anak Nabi Shu'aib alaihissalam, wahai ayahku, sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ingin ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Okey. Sewaktu anak Nabi Shu'aib, di sinilah hijrah ni ibu-ibu hijrahnya. Sewaktu anak Nabi Shu'aib menyaksikan Nabi Musa mampu mengangkat batu yang menutupi telaga sumber air yang mana digerakkan oleh 10 orang lelaki, tapi Nabi Musa boleh mengangkat batu besar itu seorang diri sahaja. Ini menunjukkan apabila bergabung dua sifat ini, iaitu kekuatan fizikal dan juga amanah dalam menjalankan tugas, maka seseorang itu mampu menjalankan tugas dengan sempurna. Okey, ini cerita dia lah, cerita pasal macam mana akhirnya dia boleh berkahwin dengan anak Nabi Musa. Cuma kita nak bawa hari ni hijrah Nabi Musa tu. Okey, hijrah Nabi Musa itu berlakunya di sini. Berlakunya hijrah Nabi Musa daripada kota Mesir. Ini dah ya, gelaran dah, saya pandang dulu. Hijrah Nabi Musa yang kita nak ambil ialah daripada Mesir, hijrahnya ke Madian. Okey, kota Madian. Kota Madian dia masih lagi di semenanjung Tanah Arab. Tanah Arab ni lebih kurang juga macam Malaysia lah. Dia adalah semenanjung, tanjung, iaitu yang terkeluar daripada benua. Dan di sini ada Laut Merah kat sini. Laut Merah. Madian dekat sini ibu. Mesir dekat sini. Okay? So Nabi Musa daripada sini dia pergi menyeberang Laut Merah dan akhirnya sampai ke kota Madian. Inilah kota tempat Nabi Shu'aib alaihissalam. Dan Nabi Shu'aib dah tua dah masa tu. Nabi Shu'aib dah menjalankan tugasnya. Nabi Shu'aib ni ada dia punya kaum dia, yang mana nama kaum dia ialah Ashabul Aikah.
Ashabul Aikah. Apa masalah kaum dia? Apa dia punya masalah utama kaum dia? Timbang tapi dikurangkan, tipu dalam timbangan. Itu masalah kaum dia. Ni kita banyaklah nak kena belajar ni. Semua perangai daripada masyarakat sekarang, semuanya diambil kumpul semua penyakit umat zaman dahulu. Ya, yang bunuh anak kan, ada dulu bunuh anak perempuan zaman jahiliah. Sekarang lelaki perempuan tak kisah. Memang kalau baca berita sekarang ni, seriau anak dicekik. Anak tu tak ada ayah, dah lahirkan anak tu, mak dia dicekik anak tu pergi mati. Allah, seriau lah, rasa macam tak boleh. Kadang-kadang rasa macam tenang kalau tak baca berita. Tapi keluar berita sekarang bukan kat berita TV dia, dekat berita media sosial. Bukan dia sebab tak ada dia malu. Dia anak tak setaraf lah kan. So ini tak ada, anak tu tak ada bapa, dia kesian. Mungkin dia tak tahu nak buat macam mana agaknya, nak bunuh anak dia, cekik anak tu sampai mati. Allah Akbar. Ya, sebab tu jangan berani-berani buat maksiat. Sebab apa yang syaitan buat tu, dia akan beranak. Satu dosa tu dia akan beranak jadi dosa lain. Kalau tak beranak, dia akan memanjang. Dia akan, kalau boleh jangan start dengan apa-apa sahaja dosa. Kalau Allah kata jauh-jauhlah. Itu macam Nabi Adam tadi, start daripada, bukan kata jangan makan kan, jangan dekat dulu. Sebab apa, bila dah dekat, dah teringin pula. Dah teringin, dah makan, dapat akibat dia. Sebab tu bila kita belajar kisah Nabi, banyak benda sebenarnya kita nak tengok daripada benda sekeliling kita ni. Ada yang Allah pesan, ada apa kita kata moral yang kita kena belajar, ambil dia punya ibrah dan masuk ke dalam kehidupan kita. Nabi Syuaib AS, dia punya umat dia, satu dia sembah pokok. Aikah tu adalah pokok. Dia sembah pokok besar tu. Ada juga perangai kita, pokok tu puaka. Jadi minta izin dulu. Sembah pokok. Ada juga kan yang timbang tadi. Sebab apa? Kenapa dia bagi timbangan kurang? Tipu dan timbangan nak untung. Tak kisah pun hak orang lain aku ambil. Ramai tak hari ni? Ramai. Dia tak fikir pun orang lain tu rosak ke tak rosak. Macam kami lah kan, kami jual madu. Berapa banyak dekat luar sana yang campur madu dengan gula. Dia fikirlah, kesian orang nanti makan jadi sakit. Dia tak fikir. Ayah saya makan madu. Tiba-tiba kenapa ayah makin kurus rupanya kena kecil manis sebab makan madu. Sebab apa? Madu tu campur dengan gula. Tak kesian ke? Tapi kalau dia fikir pasal amanah, dia takkan buat. Tapi kalau dia fikir pasal untung, sebab apa? Gula lagi murah berbanding dengan madu asli. So jadi dia akan merosakkan manusia. Inilah yang kita nak kena belajar daripada perangai kaum Nabi Syuaib, iaitu di kota Madian. Tapi perpindahan, asbab pindahnya Nabi Musa dari Mesir ke Madian sebab apa? Apa punca dia? Dia diusir ke? Dia disuruh. Dia bunuh. Yang dia bunuh tu adalah kaum Fir'aun. Nama dia kaum Qibti. Dia daripada Qibti kan, Mariatul Qibtiyah. Itu yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Maryah Al-Qibtiyah. Qibti itu adalah kaum Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa ialah apa? Dia Bani Israel. So ada orang daripada Bani Israel bergaduh dengan kaum Qibti. Nabi Musa ni datang, mestilah tak kenal apa sekalipun, tapi ni kaum aku. Dia pun sekali dia bagi penampar kepada ahli Qibti tu. Kiok terus. Dia tak tahu dia Nabi. Nabi ni dia punya kekuatan dia lebih 40 orang lelaki yang kuat, yang sasa lah. Jadi bagi penampar sekali mati dah. Dan berita tu bukan boleh tutup ibu-ibu. Sekarang sampai kepada Firaun. Ada orang yang daripada kalangan yang baik lah, daripada kalangan kaum Qibti ni, dia kata, aku rasa kau kena keluar. Kalau kau tak keluar, kau memang akan dicari lah sampai lubang cacing. Memang Firaun akan bunuh kau. Dalam masa tu Bani Israel ni, dia punya stages dia ibu-ibu, kasta dia dalam masyarakat. Yang pergi angkat batu nak buat piramid,
Yang jadi apa orang kata bakar-bakar arang air itu kerja Bani Israel. Tapi orang Kipti dia orang VVIP lah. Kalau dekat KL ni dia duduk dekat apa ibu punya tempat Subang Jaya dan Musarahai Monkiara tu orang yang high level. Okey, so itu adalah golongan Kipti. Jadi bila orang Kipti ni mati dia kerana Bani Israel ni habis baik Quran ni. Sekali dia ada besar kematian untuk menyelamatkan nyawa. Jadi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia punya sebab dia? Apa sebab Nabi kita berhijrah daripada Makkah ke mana? Nak buka negara. Betul ke? Nak buka negara. Okey. Beberapa apa yang logik lah kan. Nak menyelamatkan dia betul juga. Sebab apa? Sebab Quraisy nak kepung. Nak bunuh dia. Dan dah tahu dah perancangan tu. Sebabnya anak Sayyidina Abu Bakar yang menjadi salah seorang pengintip dengar apa dia orang punya perancangan. Tak boleh ni, memang kena selamatkan diri hari ni sebab malam ni dia orang nak kepung. Dan adakah Nabi itu pengecut? Nabi itu takut? Yes. Bukan Nabi takut dibunuh, dan Nabi pun larikan diri. Sebab walaupun Nabi duduk kat situ, Allah akan jaga Nabi. Betul tak? Kalau Nabi duduk di situ, kalau Allah nak, bagaimana Allah tutup pandangan orang Quraisy waktu Nabi keluar pada tingkap untuk meninggalkan tempat pembaringan Nabi dan minta Sayyidina Ali gantikan, boleh. Tapi kenapa kena pergi jauh sampai ke Madinah tu ibu? Kenapa kena pergi jauh? Seperti kata tadi lah kan, nak buka kota Islam yang baru. Jadi ibu, untuk apa? Secara umumnya ialah kerana untuk apa? Menyempurnakan Islam. Sebab baru separuh jalan dibuka kat Mekah. Walaupun dah 15 tahun 13 tahun, tapi masih lagi belum sempurna. Kalau tidak berlaku penghijrahan ini, maka Islam itu tak sampai pada kita sampai sekarang. So apa yang Nabi Adam, hijrah yang berlaku pada Nabi Adam alaihissalam dan hijrah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjauhkan diri. Tapi apa yang berlaku pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menyempurnakan agama, menyempurnakan Islam. Dan itulah sebabnya, dan akhirnya bila dah keluar tempat baru, kita dah dapat penyokong yang bukan lagi seperti di Mekah, semuanya pemprotes. Yang penyokongnya sikit, tapi yang protes dia banyak. Sampai di Madinah, subhanallah, belum sampai lagi dia orang dah panjat pokok dah. Nak tengok pada jauh. Dan dulu tak ada stetoskop ke apa kan, masing-masing panjat pokok. Yang perempuan yang tak pernah keluar pun keluar. Sebab apa? Kata dengar dah sampai. Rupanya dia orang excited sangat ibu-ibu, sampai dia orang bagi tahu dah sampai Muhammad dah sampai, Muhammad sudah tiba, ja'a Muhammad. Rupanya tipu. Maksudnya berita yang, tapi dia orang dah 2-3 hari sebelum Nabi sampai tu, dia orang dah berkumpul sehari. Dia buat lagu Tala'al badru alaina. Subhanallah ibu. Inilah yang kita nak. Bila kita berhijrah, akan ada kebaikan. Nak bagi tahu kepada kita, jangan takut untuk berhijrah. Nampak gaya macam susah nak tinggalkan benda lama yang kita dah biasa buat. Kita rasa dah seronok, dah selesa dah, sampai kita nak hadapi satu cabaran baru. Tapi insya-Allah penghijrahan adalah kebaikan yang akan datang lebih baik daripada sebelum ni. Akhirnya Allah ganti daripada orang membantah, orang menyokong. Daripada jadi minority, jadi kuasa majority dalam parlimen. Sebab Nabi lah ketuanya. Agama yang lain yang kecil
sebelum ini di Mekah, tapi sekarang jadi agama yang perlu diikuti. Sebab kat Madinah bukan sahaja ada orang Islam, kat Madinah ada orang Masihi, kat Madinah ada orang Yahudi, kat Madinah ada orang Majusi, kat Madinah ada orang Atheist. Tapi bagaimana duduk di dalam liwaul Islam, bendera Islam, kerana Islam membawa rahmat. Dan Nabi SAW akhirnya daripada berpusat pada kota Madinah, itu kota Islam pertama, tersebarlah ke seluruh antero dunia sehinggalah ke Nusantara jauhnya. Dan hari ini kita dapat Islam kenapa berlaku penghijrahan ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Hijrah berlaku bukan kerana individu, hijrah berlaku bukan kerana masa tersebut saja. Okey, orang yang pengadut Islam yang sebelum ni nak dibunuh, lepas pindah kepada Madinah, mereka selamat. Bukan untuk mereka saja, tapi untuk kita semua. Islam sampai kiamat. Sebab tu kita perlu mengenang kisah hijrah ini, kerana di dalamnya kita antara yang berhutang dengan Nabi kerana penghijrahan yang susah yang dialami oleh Nabi SAW beserta dengan Sayyidina Abu Bakar, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalau ikutkan logik ibu-ibu, Sayyidina Umar lah teman, betul tak? Sebab dia kuat sikit, dia tegaskan, dia berani ibu-ibu. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar yang teman? Kerana Islam itu dia memerlukan jiwa yang kental, bukan sahaja dari sudut luaran yang kental, tapi jiwa yang sohbat digelar Sayyidina Abu Bakar itu sebagai sahabat Nabi, itu serasa dengan Nabi. Saya nak tahu tapi hari buat kita dengan hijrah banyak dah tengok pada sifat khas bagi ada khusus bagi Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah dan hari ini kita ada di rumah sana ada kurma sejuk. Sampai ibu tak makan kurma sejuk. Cuma saiz yang kita bawa. Jadi macam-macam lah kurma sejuk ni. Kalau yang jenis kecil tu kecil lah. Tapi kita bawa saiz mekjul. Mekjul ke? Mekjul kan? Saiz mekjul yang besar tu. Jadi makan sebiji itu dah kenyang lah. Jadi boleh kalau nak berpuasa, makan buka puasa dengan kurma sejuk pun boleh. Kalau ibu